Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Sesungguhnya menunaikan salat subuh fardu berjamaah adalah merupakan di antara tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala man shalla bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menunaikan salat al-bardain. Qila wa ma bardain, dikatakan kepada Nabi, apakah salat al-bardain? As-subh wal asr, salat subuh dan salat asar. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, maka dia akan masuk syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tajtami'u al-malaikati al-laili wal malaikati an-nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul fi salatil fajri, pada waktu salat subuh. Maka justru Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan umat Islam untuk menjaga salat fajar atau salat subuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hayyakumullah wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak pada pihak masjid yang sudi menjemput saya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar sedikit sebanyak daripada apa yang akan saya sampaikan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian berkenaan dengan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak pesanan kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul kebenaran. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatina Aisyah, ibu orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah yang meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah, di dalam sebuah hadis menceritakan kepada kita betapa benarnya, betapa teguhnya Islam ini di atas paksi kebenaran. Qalat, kata Aisyah, daqaltu alayya daqalat alayya, kata Aisyah, telah masuk bertemu kepada aku ajuzani min ajuzil Yahud,
telah datang kepada aku dua orang perempuan, ajuzani min ujuzil Yahudil Madinah. Telah datang kepada aku dua orang perempuan Yahudi yang sudah tua daripada Yahudi Madinah bertemu dengan aku. Untuk makluman tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, Madinah adalah negara yang dihuni oleh berbilang masyarakat berbilang kaum. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Kristian, dan ada orang-orang yang belum memeluk Islam. Kabilah Yahudi yang berada di Madinah terdiri daripada Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan mereka ini adalah di antara kelompok Yahudi yang terbesar yang berada di tanah Arab pada waktu itu. Dan Yahudi Bani Quraizah yang memiliki pasar yang disebut sebagai pasar Quraizah. Sehingga kan pasar Madinah ketika itu berada dalam perkampungan Yahudi. Ekonomi dipegang oleh mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qalat, kata Aisyah, daqalat alayya al-Juzani, masuk bertemu dengan aku dua orang perempuan Yahudi yang tua. Faqalatani, dan berkata dua orang perempuan ini kepada aku, inna ahlal quburi yu'azzabuna fil quburihim. Masuk dua orang perempuan Yahudi bertemu dengan Aisyah, kemudian duk sembang-sembang dengan Aisyah, jiran. Lalu kata mereka berdua, sesungguhnya orang yang berada di dalam kubur diazab kerana dosa-dosa mereka. Faqalat, kata Aisyah, fakadzabtuhuma, aku mendustakan mereka berdua. Walan un'im an usaddiquhuma, kerana aku tidak rasa suka untuk membenarkan mereka berdua sebab mereka berdua orang Yahudi. Ni cerita ni, hadis yang sahih daripada Aisyah. Ada dua orang Yahudi masuk jumpa Aisyah daripada Yahudi Madinah, duk sembang dengan Aisyah. Maka tiba-tiba tengah duk sembang tu keluar satu topik berkenaan orang yang berada di dalam kubur, dan berkata dua orang perempuan Yahudi ini penduduk yang berada di dalam alam kubur diazab atas dosa mereka. Kata Aisyah, fakadzabtuhuma, aku mendustakan mereka berdua. Walam un'ima an usaddiqahuma, aku tidak suka untuk membenarkan mereka berdua. Ialah pasal Yahudi. Faqarajata wa daqala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang Yahudi ini pun keluar. Kemudian tak lama selepas itu Nabi SAW masuk bertemu dengan aku. Faqultu lahu ya Rasulullah, maka aku pun cerita kepada baginda SAW, ya Rasulullah, tadi ada dua orang perempuan tua, ajuzaini, wa zakartu lahu faqala sadaqata innahum yu'azzabuna azaban. Kata Nabi SAW, bila mana Nabi masuk jumpa Aisyah, Aisyah pun mengadu dekat Nabi. Kokoklah Nabi pun nak support dia. Betul, hang patut tolak Yahudi tu, pasal dia Yahudi. Maka bila dua orang perempuan tua nenek Yahudi ni balik, Nabi masuk rumah, Aisyah mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, kamu tahu atau tidak, tadi ada dua orang nenek tua Yahudi yang bagi tahu orang yang duduk dalam kubur mereka diazab kerana dosa mereka.
Faqala sallallahu alaihi wasallam sadaqata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua berkata benar. Innahum yu'azzabun. Orang-orang yang berada di dalam kubur, mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azaban tasma'uhu. Mereka diazab dengan azab yang didengari al-bahaim, oleh semua makhluk binatang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada di dalam kubur, mereka semua itu diazab dengan azab yang didengar oleh binatang-binatang. Kemudian kata Aisyah, fama ra'aituhu ba'du fi salati illa ta'awwaza min azabil qabri. Dan selepas itu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menunaikan salat, baginda akan meminta perlindungan daripada azab kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, daripada hadis yang ringkas ini, kata para ulama, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijrah, di dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Al-Bukhari, bahawa sesungguhnya dalam Islam kebenaran adalah perkara yang paling asas, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali untuk tunduk kepada kebenaran, sekalipun ia datang daripada sumber, daripada pihak orang yang dipandang hina di dalam Islam, iaitu orang-orang Yahudi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang Yahudi yang bawa berita itu, jika ianya benar, maka diterima di dalam Islam. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah, kata Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, terimalah kebenaran sekalipun datang daripada orang yang jauh dan dibenci, dan tolaklah kedustaan atau perkara yang palsu sekalipun dibawa oleh orang yang dekat dan dikasihi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada pagi subuh yang diberkati ini, sebelum tuan-tuan hanyut dalam tidur masing-masing dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini, saya ingin mengambil sedikit kesempatan yang ada untuk bermuhasabah diri saya dan tuan-tuan, untuk sama-sama berpegang di atas paksi kebenaran, mengatasi faktor bangsa, perkauman, politik dan juga kecenderungan masing-masing. Maka sebab itu di dalam Islam, orang-orang yang beriman, mereka itu memusuhi ta'assub dan membenci kepada taklid, kerana dua perkara ini menghalang kepada kebenaran. Kita melihat di dalam sejarah umat Islam betapa ramai tokoh-tokoh telah dizalimi, betapa banyak pembawa-pembawa panji kebenaran ditolak kerana sifat ta'assub dan kerana kecenderungan politik, dan disebabkan kerana perpecahan akibat perbezaan pendapat. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang diangkat sebagai tokoh dalam hadis, Amirul Mukminin fil hadis, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, yang meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Beliau telah diusir daripada wilayah Naisabur kerana fitnah yang dikemukakan oleh masyarakat pada waktu itu. Al-Imam Al-Bukhari ditanya soalan, adakah lafaz Al-Quran itu makhluk?
Ketika itu sudah tersebar fitnah. Apabila orang ramai, sebahagian daripada mereka yang berpenyakit di dalam hatinya suka menguji para asatizah, suka tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, demi bertujuan nak memerangkap penceramah-penceramah yang datang untuk menilai dan menguji akidah mereka. Maka Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada waktu itu, orang tanya dia, suara kita yang baca Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Mula-mula Imam Bukhari tak jawab. Orang duk tanya lagi, dia tak jawab. Tanya lagi, dia tak jawab. Lama-lama dia pun jawab. Rupa-rupanya orang tanya bukan sebab nak tahu jawapan, tetapi sebab nak cari pasal. Sebab nak dijadikan sebagai bahan fitnah, sehinggalah tersebar di Naisabur Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa'iyahzubillah. Bila muncul macam tu, akhirnya Imam Al-Bukhari dituduh sebagai ahli bid'ah. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari diusir daripada Naisabur. Sehinggalah dia sampai di Bukhara. Dia terpaksa balik Bukhara. Di Bukhara pula dia diuji oleh Amir Bukhara pada waktu itu. Sehingga akhirnya dia diusir daripada Bukhara dan menuju ke Samarkand dan meninggal di sana pada tahun 256 Hijrah. Kita semua mengetahui apa yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang meninggal pada tahun 241 Hijrah. Beliau diazab, beliau dipenjara, beliau disiksa kerana mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi kemungkinan di kalangan kita terlepas pandang. Selain daripada Imam Ahmad, terdapat ulama-ulama yang lain yang turut disiksa dan diancam dengan kezaliman kerana mereka itu dimusuhi oleh golongan-golongan yang taksub. Antaranya tidak lain dan tidak bukan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab Tafsir At-Tabari, dianiaya dan dizalimi oleh pengikut-pengikut Imam Ahmad. Kita ingatkan Imam Ahmad dah kena zalim, maka golongan ahli hadis yang bersama Imam Ahmad akan menjadi sentiasa juara kebenaran. Tidak, tuan-tuan. Kebenaran tidak akan pernah menetap pada seseorang selama-lamanya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pernah tersilap. Pada zaman Abu Bakar, datang Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang juga merupakan bapa kepada Sayyidina Muawiyah. Masa itu dia datang kepada Abu Bakar meminta sebahagian daripada tanah. Maka diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi. Nabi pernah bagi tanah kepada. Bila Abu Bakar menjadi khalifah, datang Abu Sufyan minta tanah. Maka Abu Bakar pun tulis surat bagi tanah kepada Abu Sufyan. Falamma raja', bila dia balik Abu Sufyan, dia terserempak dengan Umar. Maka Umar tanya, "Ha Abu Sufyan, hang pergi mana?" Kata Abu Sufyan, "Aku ni jumpa Abu Bakar dapat surat." Surat apa? Ni Abu Bakar bagi tanah kat aku. Umar ambil surat tu, dia baca-baca, dia koyak surat dah. Terkejut Abu Sufyan. Maka segera Abu Sufyan datang jumpa Abu Bakar. Abu Bakar pun panggil Umar. "Kenapa kamu koyak surat? Aku bagi tanah kat dia. Sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW." Kata Umar, "Ya Abu Bakar." Kata Sayyidina Umar, "Wahai khalifah, dulu Nabi SAW bagi tanah kepada Abu Sufyan
Kerana keadaan Islam ketika itu lemah dan Abu Sufyan ketika itu kuat. Dulu Abu Sufyan ni hebat, tokoh orang-orang musyrikin, tokoh orang Arab. Kita perlukan kepada pertolongan dia. Kita perlukan kepada sokongan dia. Maka masa tu Nabi memuliakan dia. Nabi bagi tanah kat dia. Nabi bagi apa yang dia nak. Sekarang Islam sudah kuat. Kita tak perlukan kepada Abu Sufyan. Kita tak perlu bagi tanah kat dia. Kalau dia nak, pergi cari sendiri. Pergi usaha sendiri. Pergi troka sendiri. Tanah Felda banyak. Contohlah. Pergi cari sendiri. Maka kata Abu Bakar, kamu benar dan aku tersilap. Maka Abu Sufyan pun marah. Dia kata, siapa sebenarnya khalifah? Abu Bakar ke khalifah? Umar ke khalifah? Riwayat ni disebut dalam kitab tarikh oleh Imam Muhammad bin Ishaq dan dikeluarkan juga oleh Imam At-Tabarani dan disebut oleh beberapa para mu'arikh. Apa yang kita nak sebut ialah kebenaran itu tidak pernah menetap pada seseorang. Pada zaman Umar pernah membuat keputusan untuk menetapkan mahar para wanita. Kerana pada zaman Sayyidina Umar, para wanita mereka sentiasa menaikkan mahar masing-masing. Sehingga menjadi fenomena orang-orang lelaki menjadi susah kerana hendak mengumpulkan mahar. Maka Umar ingin melimitkan mahar kahwin perempuan. Maka keputusan itu dibantah oleh wanita. Dan seorang muslimah menegur Amirul Mukminin Umar Al-Khattab yang terkenal dengan kegarangan dan kebengisannya, yang terkenal dengan ketegasannya, ditegur oleh seorang wanita yang membantah keputusan tersebut dengan mengatakan, wahai Umar, apakah hak kamu untuk menetapkan apa yang Allah berikan kebebasan kepada kami? Maka Umar menarik semula pendapatnya dengan mengatakan Umar telah salah dalam hal ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kebenaran tidak pernah duduk pada seseorang individu. Apatah pula kebenaran akan duduk pada satu pertubuhan, pada satu organisasi atau pada satu kumpulan. Sebaliknya kebenaran akan berada bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesiapa yang mengikuti kedua-duanya, mereka itu berada di dalam kebenaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan pada pagi ini adalah mengajak diri saya dan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, untuk sentiasa mengutamakan kebenaran dalam hidup, walaupun daripada siapa ia datang. Saya sebutkan tadi Imam Ibn Jarir At-Tabari telah dizalimi oleh para pengikut Imam Ahmad, termasuk anak kepada Imam Abi Daud As-Sijistani. Kerana orang-orang ahli hadis, mereka jadi fobia. Pada zaman Imam Ahmad, ahli sunnah ditindah, ahli sunnah ditekan. Apabila khalifah telah bertukar, pentadbiran negara telah bertukar, datang khalifah yang baru yang condong kepada ahli sunnah wal jamaah, menerima semula ulama-ulama ahli sunnah dan diangkat sebagai mazhab rasmi negara. Walaupun Imam Ahmad sudah wafat, pengikut-pengikut Imam Ahmad mula mendapat tempat dalam kerajaan, mula menjadi orang-orang besar, mula membalas dendam kepada ahli-ahli bid'ah. Dulu ahli sunnah lemah. Pada zaman kerajaan Mu'tazilah, bila mana jatuh Mu'tazilah, naik kerajaan ahli sunnah. Apabila naik khalifah yang baru, Al-Wasiqu Billah, dia bebaskan Imam Ahmad daripada penjara, dilepaskan Imam Ahmad dan sebagainya. Ahli-ahli sunnah mendapat tempat dan Mu'tazilah mula hapus daripada pentadbiran kerajaan. Naik tokoh-tokoh sunnah. Maka generasi baru selepas itu mula ambil alih dalam kerajaan dan mula balas dendam kepada ahli bid'ah.
Dan suasana ketika itu di Baghdad dimonopoli oleh golongan mazhab Hambali. Pengikut-pengikut Imam Ahmad, antaranya murid-muridnya dan juga anak-anak seperti anak kepada Imam Abi Daud As-Sijistani. Dia mengetuai masyarakat pada waktu itu dan menguasai aliran massa. Siapa-siapa yang bawa pendapat yang bercanggah dengan pendapat Imam Ahmad ditolak. Muncul Imam Ibn Jarir At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari, pengarang kitab tarikh At-Tabari. Dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Pergi duduk dekat Baghdad. Dia tidak dialu-alukan. Apatah pula satu hari dia buat satu manakib, satu tulisan yang mana di dalam tulisannya dianggap menghina Imam Ahmad. Kata Imam At-Tabari, Imam Ahmad adalah ahli hadis. Dia bukanlah ahli fiqh. Kecondongan Imam Ahmad kepada hadis. Di dalam buku daftar dia membuat biografi para fuqaha dan para mujtahid. Di dalamnya disebut tokoh-tokoh para mujtahid, tokoh-tokoh para fuqaha, dan dia tidak memasukkan nama Imam Ahmad dalam daftarnya, dalam kitabnya. Dan dia tulis Imam Ahmad hanyalah sebagai ahli hadis. Keadaan itu menimbulkan kemarahan orang-orang ahli sunnah. Khususnya penyokong Imam Ahmad marah dekat Imam Ibn Jarir At-Tabari. Mereka kata Imam Ibn Jarir At-Tabari ini telah menghina guru kita, tokoh kita, idola kita, imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mulalah satu demi satu tuduhan-tuduhan keluar kepada Imam Ibn Jarir At-Tabari. Apatah pula pada zaman tersebut berkembangnya fitnah. Apabila ada sebahagian daripada ahli sunnah yang keterlaluan dalam menafsirkan sifat-sifat Allah. Ada seorang penceramah buat pasal. Seorang penceramah popular pada zaman tu dia kata Allah pada hari kiamat akan bersemayam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pasangan pengantin. Tu dia keluar kenyataan macam tu. Maka Imam Ibn Jarir At-Tabari tulis hujah-hujah balas menafikan hal-hal tersebut, sehingga akhirnya Imam Ibn Jarir At-Tabari dibaling dengan batu oleh para pengikut ustaz-ustaz tersebut. Rumahnya sehingga dipenuhi dengan batu, tak boleh buka pintu, penuh batu. Dan Imam Ibn Jarir At-Tabari dituduh dengan bermacam-macam tuduhan seperti ilhad, tuduhan sebagai murtad, tuduhan sebagai kufur dan sebagai syirik dan sebagainya. Sehingga akhirnya Imam Ibn Jarir At-Tabari ketika wafat terpaksa dikebumikan pada waktu malam oleh ahli keluarganya. Dan dikebumikan dalam perkuburan yang jauh daripada perkuburan orang ramai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tidak bermakna kita duduk dalam kelompok sunnah kita tidak berbuat zalim. Tidak bermakna kita duduk dalam kalangan orang baik-baik kita mesti betul dan mesti baik. Kerana kebenaran itu hanyalah sesiapa yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak menetap pada satu kelompok, satu golongan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis daripada Imam An-Nasa'i, diriwayatkan suatu hari datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada suku Juhainah, lalu mengatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Aba Qasim, sesungguhnya umat Islam telah melakukan syirik kepada Allah." Terkejut Nabi. Satu hari ada satu orang Yahudi dari suku Juhainah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata dekat Nabi, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim, orang Islam telah berbuat syirik." Yang repot ni Yahudi tu kan. Yahudi mereka kata dekat Nabi orang Islam buat syirik. Terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Mana ada?
Mana ada. Orang Islam ni lah yang paling mentauhidkan Allah. Tak, dia kata orang Islam ni syirik. Lalu Nabi tanya, apa bukti dia? Maka kata orang Yahudi ni tadi, dia kata, innakum tunaddidun. Dia kata, kamu ni bila bersumpah, taqulu masya Allah wa syi'ta. Mereka ni bila bersumpah dengan nama Allah, mereka akan kata, demi Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh kamu, wahai Rasulullah. Ada sebagian sahabat Nabi bila bersumpah, mereka akan kata demi Allah dan demi Muhammad. Dalam riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, ada orang Yahudi mengadu kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang Islam ni dah buat syirik. Nabi kata, mana ada orang Islam syirik? Ada. Sebagian orang Islam ni bila bersumpah, dia akan sebut wabil Ka'bah, dan demi Ka'bah. Dia bersumpah bukan dengan nama Allah, dia bersumpah dengan nama Ka'bah. Wabil Ka'bah, dan demi Ka'bah. Wabi Muhammad, dan demi Muhammad. Maka Nabi SAW kemudian mengarahkan para sahabat untuk tidak bersumpah dengan nama selain daripada Allah. Sebaliknya, jika kamu hendak mengatakan berkenaan dengan Kaabah, maka sumpahlah dengan menyebut wa rabbi Kaabah, dan demi Tuhan Kaabah. Wa bi rabbi Muhammad, dan demi Tuhan Muhammad, bukan demi Muhammad, bukan demi Kaabah. Tapi sebutlah wa bi rabbi Kaabah, dan dengan Tuhan Kaabah. Wa bi rabbi Muhammad, dan dengan Tuhan Muhammad, bukan dengan Muhammad, bukan dengan Kaabah. Maka Nabi SAW sekali lagi terima nasihat daripada Yahudi. Walaupun dia main teguk, dia kata orang Islam buat syirik. Mana ada Islam syirik? Tetapi orang Islam telah melakukan kesilapan. Maka Nabi segera memperbetulkan kesilapan tersebut, walaupun datang daripada musuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita, tuan-tuan, orang cakap apa pun dekat kita, kalau dia parti lawan, habis, tak terima dah. Kita, tuan-tuan, kalau orang cakap kepada kita kebenaran bukan daripada golongan kita, kita tolak. Dia ni, mai kita nak tahzir dia, ustaz tak boleh pakai dia tu. Dia ni ahli sekian-sekian, dia ni kumpulan sekian-sekian, dia ni dulu mengaji dulu gini-gini. Wa'ayazubillah. Inilah yang diteguh, inilah yang ditegah oleh Nabi SAW. Tersasul, tuan-tuan, tak sarapan lagi. Inilah yang ditegah oleh Nabi SAW. Apabila Nabi ditanya tentang al-kibri, kibria, orang yang bongkak dan sombong. Ada sahabat tanya Nabi SAW, bila Nabi sebut orang yang sombong tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong, sebesar atom. Lalu sahabat risau. Mereka tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah seseorang yang pakai baju cantik, yang suka bersemat-semat, yang suka berlawa-lawa ni sombong? Nabi kata tidak. Pakailah cantik mana pun, boleh butang penuh pun. Nabi kata apa? Nabi kata sombong itu ialah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina rendah, memandang rendah pada manusia. Wa ghamtun nas, pandang rendah pada orang lain. Alah dia tu muda lagi, alah dia tu tak pandai, alah dia tu belum lagi mengaji habis, alah dia tu bukannya siapa-siapa, alah dia tu dia tak join kita, dia tak faham kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kebenaran adalah kebenaran walau daripada mana ia datang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, disebabkan kerana umat Islam tidak menitik beratkan kebenaran, maka tersebar
pelbagai kepalsuan yang membarah dalam darah daging umat Islam. Pernah satu hari saya duduk di satu masjid. Ustaz dalam masjid duk cerita pasal jin, dia kata, jin. Punyalah cerita pasal jin ni. Duk dengar dalam tu macam cerita Aladdin. Kebetulan saya berada di Perlis, saya ulang sekali lagi. Dia kata ada seorang tokoh daripada masjid, dalam masjid tu dia kata ada seorang tokoh daripada Perlis. Tuan Guru Datuk Dr. Harundin almarhum pernah pindahkan jin naik bah, dia kata. Dan cerita ni famous kan. Dia kata dulu masa nak buat Universiti Arau dulu, mereka nak buat bangunan Universiti Arau tu tak boleh, jin banyak sangat. Jin banyak sangat. Kena panggil Harundin mai. Oh keluar jin pindahkan. Boleh katakan ramai pernah dengar cerita ni. Harundin pindah jin naik bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mendoakan keampunan kepada Al-Fadil almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Dia sempat buat penjelasan dalam video klip dalam YouTube. Dia pernah memberikan penjelasan, dia tak pernah buat kerja bodoh pindah jin naik bah. Mujak hidup lagi waktu tu. Cerita ni alhamdulillah sampai ke telinga beliau, beliau terpaksa buat dalam YouTube penjelasan. Saya Harun bin Din, dia kata tak pernah memindahkan jin naik bah. Semua tu cerita yang palsu, tidak benar disandarkan kepada beliau. Itu cerita Datuk Dr. Harundin pindah jin naik bah. Belum lagi cerita-cerita lain. Cerita Tok Guru ni naik motor tak ada minyak, isi ayat kosong. Belum lagi cerita tu. Belum lagi main cerita-cerita macam tu. Belum lagi cerita Rabi'atu Adawiyah. Kan? Belum lagi main cerita Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Belum lagi main cerita-cerita pelik-pelik macam tu. Tak payah pergi Abdul Qadir Al-Jilani ni zaman kita. Baru beberapa tahun Tuan Guru Datuk Dr. Harundin meninggal dunia. Orang cerita Datuk Dr. Harundin pernah pindah jin naik bah. Dia tangkap jin bubuh dalam botol dan sebagainya. Alhamdulillah Allah sempat berikan peluang kepada dia memberi penjelasan. Dia cerita, dia kata dia tak pernah buat kerja bodoh ni. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, bagaimana pula dengan orang lain yang tidak berkesempatan untuk memberikan penjelasan? Cerita-cerita palsu akan bertersebar. Sebab itu umat Islam, umat yang begitu pegang kepada fakta kebenaran. Walaupun yang cerita dekat kita orang yang kita respect, orang yang kita hormat, tetapi kalau ia menyalahi fakta, kita tolak. Itulah sikap sebenar umat Islam, berpegang kepada paksi kebenaran. Ada orang cerita. Bila ada orang cerita, maka ia adalah dusta. Ustaz, ada orang cerita. Ada orang cerita dusta. Itu belum lagi masuk kisah-kisah yang lain. Mayat bertukar jadi babi. Budak kepala manusia, badan ulang sawah. Macam-macam cerita dalam masyarakat Melayu. Kalau kita nak tashihkan, boleh katakan semua cerita ini dusta. Tuan-tuan, pada zaman salaf, Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in pernah hadir dalam masjid, masuk masjid. Tiba-tiba ada seorang tukang cerita qusas. Sebab itu kata para ulama, orang yang paling banyak berdusta adalah orang yang menjadi tukang cerita. Al-qusas, tukang cerita, duk cerita ke orang. Imam Ahmad masuk dengan Imam Yahya bin Ma'in. Duduk dalam masjid semayang-semayang. Lepas tu ada orang bagi tazkirah. Tengah-tengah bagi tazkirah, dia sebut, telah berkata Imam Ahmad, telah berkata Yahya bin Ma'in. Lalu bacakan hadis. Hadis palsu. Imam Ahmad tengok Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in tengok Imam Ahmad. Hang pernah bagi hadis dia? Tak pernah. Hang pernah cerita hadis dia? Tak pernah. Tapi dia kod nama kita.
Dia ikut nama kita. Dia petik nama kita dua. Dah habis kuliah, Imam Ahmad dengan Imam Yahya bin Ma'in pergi jumpa orang tersebut. Dia kata, ni, aku ni Imam Ahmad, yang ni Yahya bin Ma'in. Kami tidak pernah meriwayatkan hadis ini kepada kamu. Bila kamu jumpa kami? Apa jawab lelaki tersebut? Hampa dua ni ingat hampa dua orang ke? Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Aku ambil daripada Yahya bin Ma'in lain, daripada Ahmad bin Hanbal yang lain. Kaki putar alam, tuan-tuan. Kaki putar alam. Bila ditegur, dia jawab apa? Dia kata, kamu ingat kamu dua orang ni saja ke nama Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in? Tuan-tuan pergi cari dalam kitab hadis, ada ke nama Ahmad bin Hanbal dua orang, Yahya bin Ma'in dua orang? Ni jenis pembohong dan pendusta. Begitu juga diriwayatkan oleh Ufai bin Ma'dan, tabi'in. Kata Ufai bin Ma'dan dan Al-Kilai meriwayatkan satu hari datang seorang penceramah di kota Damsyik, di Hims. Lawa ayak, tuan-tuan. Minta minum sikit. Oi, ayak ni pun ada ni. Ada stiker. Ada telaga kat masjid ni. Bismillah. 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 Daripada Ufai bin Ma'dan dan daripada Al-Kilai meriwayatkan, datang kepada kami di kota Hims seorang penceramah terkenal pada zaman tersebut bernama Umar bin Musa. Kisah ni masyhur, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab hadis, ada cerita pasal kisah ni. Dalam Tadribur Rawi, dalam mustalah hadis oleh Imam Ibn Salah pun ada kisah ni. Kisah berkenaan seorang lelaki yang bernama Umar bin Musa, penceramah hebat. Dia ni pada zaman dia kalau dia berceramah, ramai datang, penuh masjid. Penceramah popular, selebriti. Bila dia main ceramah di masjid di Hims, maka dia meriwayatkan satu hadis yang dia dakwa dia ambil daripada seorang tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan. Telah memberitakan kepada aku Khalid bin Ma'dan. Maka habis-habis ceramah, Ufai bin Ma'dan dan Al-Kilai pergi tanya dia. Ni Tuan Syekh nak tanya soalan sikit. Bila hang jumpa Khalid bin Ma'dan? Kamu jumpa Khalid bin Ma'dan bila? Maka jawab lelaki ini, Umar bin Musa, penceramah terkenal ni jawab, saya jumpa Khalid bin Ma'dan pada tahun 108 Hijrah. Oh, hang jumpa Khalid bin Ma'dan pada tahun 108 Hijrah. Hang jumpa dia kat mana? Dia kata, aku jumpa dia di perperangan Armenia. Masa berlaku perang Armenia, aku jumpa Khalid bin Ma'dan. Maka kata Ufai bin Ma'dan, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu ni pendusta, hang bohong, hang kelentong. Khalid bin Ma'dan meninggal dunia pada 104 Hijrah. Hang kata hang jumpa dia 108 Hijrah. Khalid bin Ma'dan meninggal pada 104 Hijrah. Maknanya kamu jumpa dia 4 tahun dia dah mati. Jumpa kot mana? Facebook live. Jumpa kot mana? Mimpi. Jumpa kot mimpi. Khalid bin Ma'dan meninggal pada tahun 104 Hijrah. Dia ni dakwa, dia jumpa Khalid bin Ma'dan 108 Hijrah. 4 tahun kawan tu dah mati. Lepas tu dia kata dia jumpa di dalam peperangan Armenia. Khalid bin Ma'dan tidak pernah pergi mengikuti peperangan Armenia. Dia tak pernah pergi. Dia hanya ikut dalam peperangan melawan Romawi. Maknanya penceramah ini telah berdusta
mengatakan dia ambil hadis daripada Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in yang masyhur, sedangkan dia tak pernah berjumpa dengan Khalid bin Ma'dan. Nampak tak kisah ni? Ini adalah cerita-cerita yang membuktikan bagaimana berlakunya penipuan dan bagaimana ia disingkap oleh ahli hadis dan golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dalam satu riwayat daripada Abul Walid At-Tayalisi meriwayatkan bahawa ada satu orang lelaki pada zaman dia, tok guru, nama Amir bin Abi Amir Al-Qazzaz. Dia ni konon-kononnya hebat. Dia kata dia mengambil hadis daripada Atha bin Abi Rabah. Oh, dia mengaji dengan Atha. Atha ni tabi'in, mengaji dengan Aisyah, mengaji dengan para sahabat Nabi. Atha bin Abi Rabah. Atha kalau bagi fatwa di Mekah, beratuk orang nak ambil fatwa daripada Atha. Maka ada satu lelaki, Amir bin Abu Amir Al-Qazzaz, dia kata Atha tu tok guru dia. Dia pernah mengaji dengan Atha. Maka tanya, Abul Walid At-Tayalisi tanya kepada Amir ni, bila hang jumpa Atha? Kamu jumpa Atha bin Abi Rabah ni bila? Maka jawab Amir bin Abi Amir Al-Qazzaz ni, dia kata, aku jumpa dengan Atha pada tahun 124 Hijrah. Dia kata aku jumpa dengan Atha pada tahun 124 Hijrah. Maka jawab Abul Walid At-Tayalisi, dia kata hang ni karut lah, hang ni bohong. Atha bin Abi Rabah meninggal pada tahun 110 atau 119 Hijrah. Maknanya hang jumpa Atha tu dah dekat 10 tahun lepas dia wafat. Jumpa kot mana? Dalam mimpi. Ini masalah pendusta-pendusta mendakwa apa yang tidak benar. Mereka mengabui mata orang Islam semata-mata inginkan populariti dan menginginkan perhatian daripada masyarakat dan syuhrah kemasyhuran nama-nama mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah pada pagi ni, tengok muka tuan-tuan pun dah nampak macam toya dah. Mata pun nampak ingat nasi lemak dengan roti canai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita berhenti, saya memperingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, muslimin dan muslimah rahimakumullah, sekali lagi, untuk kita sama-sama mendidik diri kita dan ahli keluarga kita untuk bercakap benar. Mendidik diri kita dan ahli keluarga kita untuk berkata benar dan sentiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Walaupun kita salah, katakan salah. Tetapi jangan sekali-kali kita mendustakan kebenaran, kerana kata sahabat Nabi, kata Aba Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, katanya, umat ini sentiasa akan berada di atas kebaikan selagi mana mereka tidak menukarkan kebenaran dengan kepalsuan. Ni kita ni sentiasa akan berada di atas kebaikan selama mana kita kata yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sekarang ini musim cuti sekolah belum berakhir. Saya menyuruh diri saya dan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan sekalian, untuk meluangkan masa dengan anak-anak generasi muda. Tuan-tuan tengok kiri kanan tuan-tuan, nampak tak orang muda? Kalau tak nampak orang muda dalam masjid, maknanya ada something tak kena dalam masyarakat kita. Maknanya kita yang sudah berusia kena ambil tindakan untuk tarik orang muda pergi masjid. Kalau terpaksa upah coklat pun coklat lah. Kan? Terpaksa tabung coklat kat jalan ni, bagi mereka kutip-kutip main masjid, buatlah. Buatlah apa saja cara. Saya diberitahu konon-kononnya, wallahualam, diceritakan oleh kawan saya, masjid di Dubai, mereka bagi hadiah pada anak muda yang main masjid.
Antaranya bagi kapal terbang kontrol, kereta terbang kontrol, bagi drone kan. Nak tarik anak muda main masjid. Siapa main masjid, buat cop kan. Stiker. Kan sekarang ni kalau pergi 7-Eleven kan, beli barang dapat stiker. Kumpul-kumpul ya boleh tebus. Sebenarnya benda tu syubhat, tak boleh kan. Dia ada unsur-unsur riba. Tapi tak kisahlah. Maknanya masjid ni kan, kok nak buat stiker kan, bagi kat budak-budak main masjid dapat stiker, kumpul-kumpul ya boleh tebus, dapat drone satu ke, kereta kontrol satu ke, dapat handphone sebiji Tok Imam bagi ya. Kan? Buatlah macam mana pun tuan-tuan, tarik anak muda main masjid. Khususnya musim cuti sekolah ni tuan-tuan, kita kena buat something. Kita kena ajarkan anak kita dengan 5 dasar yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Tak guna kita saja ahli sunnah tapi anak-anak bini punah. Ajarkan mereka dengan 5 dasar. Yang pertama tentang akidah dan tauhid, supaya mereka mentauhidkan Allah di manapun mereka berada. Cerita tentang tauhid, cerita tentang iman kepada Allah, cerita tentang iman kepada hari akhirat, cerita kepada kepercayaan kepada syurga dan neraka. Yang pertama, tanamkan anak-anak kita keimanan kepada Allah. Nak habis lah tuan, bagi habis 5 ni habis. Yang kedua, apa yang kita nak ajarkan kepada anak-anak kita sepanjang musim cuti sekolah ni, yang kedua ialah kita hendak menanamkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hubbun Nabi, mencintai Nabi adalah asas keimanan. Tidak sempurna iman seseorang atau boleh dianggap tidak beriman sehingga mana dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu alhamdulillah masjid Al-Muqarrabin di Masjid Bohor Empiang telah mengadakan program Syama'il Muhammadiyah. Satu program yang sangat bagus bagi saya. Program mengenalkan orang ramai tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ni pun saya anjurkan buat program Syama'il Muhammadiyah, kenalkan orang tentang peribadi Nabi. Tapi kalau yang dah datang tu yang pencin-pencin tak payahlah. Ni dah kenal habis dah. Ni bagi hak muda-muda ni mai. Tarik yang muda-muda mai. Bagi anak-anak muda kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai qudwah dan ikutan. Dan yang ketiga, yang sepatutnya kita buat dah lama dah, menjadikan para sahabat sebagai idola kepada anak-anak kita. Ni kita duk cerita tuan-tuan, Avengers, duk cerita pasal Avengers, duk cerita pasal Iron Man, Superman, Batman, Ultraman. Ajarkan anak-anak kita tentang pribadi-pribadi Khalid bin Al-Walid. Dalam riwayat, dalam satu peperangan dia pernah berperang mematahkan 9 bilah pedang. Dalam riwayat Khalid bin Al-Walid ketika perang, 9 pedang patah kan? Patah satu, patah satu, patah satu. Sehinggalah pedang yang terakhir, pedang yang diperbuat daripada Yaman yang bertahan di tangan dia. Ni cerita. Mana ada King Arthur kan? Orang putih duk pegang King Arthur. King Arthur ke, King Batman ke apa ke? Mana boleh lawan dengan Khalid bin Al-Walid. Cerita pasal Hamzah. Dalam satu riwayat, Hamzah pegang 2 pedang. Tangan kanan, tangan kiri lawan. Tangan kanan lawan belah kanan, tangan kiri lawan belah kiri. 2 pedang lawan. Sambil menyebut, aku adalah Asadullah, singa Allah. Cerita dekat anak-anak kita kehebatan sahabat-sahabat Nabi. Cerita kepada anak-anak kita Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah. Ketika mana dia bawa rombongan nak pergi lawan dengan Parsi, menjatuhkan kerajaan Parsi. Bagaimana keimanan, bagaimana kehebatan perwira-perwira sahabat Nabi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang mahir dengan panah, mengalahkan Robin Hood. Ni cerita sahabat Nabi hebat-hebat tuan-tuan. Cerita Abdullah bin Abbas, Abi Hurairah, orang datang dekat dia mengadu ni,
Kampung mereka tak dapat air, hujan tak turun. Dia pun angkat takbir, solat 2 rakaat. Hujan terus turun sebelum bagi salam. Ni lagi hebat daripada cerita Merlin. Duk main sihir-sihir. Daripada Harry Potter. Ni cerita sahabat Nabi hebat. Ni benda nombor 3 kita nak kena bawa. Menjadikan para sahabat Nabi sebagai idola. Yang keempat tuan-tuan. Inilah masanya kita mengajak umat Islam, khususnya anak-anak kita, untuk memahami fiqh-fiqh Islam. Perkara yang berkait dengan halal dan haram, yang disebut oleh orang sebagai fardu ain. Kita kena memastikan anak-anak kita tahu benda-benda yang asas seperti cara ambil wuduk, perkara yang membatalkan wuduk, kewajipan-kewajipan seperti hadas besar, hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kelima tuan-tuan, sepanjang kita berada dalam cuti sekolah ni, cubalah memperbaiki bacaan Al-Quran anak-anak kita dan memberikan mereka peluang, ruang untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayat-ayat dalam surah-surah yang disebut sebagai ayat-ayat lazim atau juz amma. Kerana juz amma ni tuan-tuan yang dikenali sebagai surah Makkiyah, adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Surah yang mengajar tentang akidah dan i'tiqad. Surah yang mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat majlis, minta tuan imam, tuan ustaz-ustaz kita buat kuliah ringkas dengan anak-anak muda. Tafsir, tadabbur ayat-ayat seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat-ayat surah Al-Hakumut Takasur, ayat-ayat surah-surah yang lain. Kerana tadabbur ni apa dia tuan-tuan? Tadabbur ni ambil daripada kalimah dabara. Dabara apa? Dubur. Tadabbur diambil daripada kalimah dabara. Dalbara. Dabara ni apa? Dubur. Sesuatu yang berada di belakang. Maksud tadabbur ni maknanya kita mengaji Al-Quran sampai ke hujung, sampai penamat. Itu maksud tadabbur. Kita baca Al-Quran, kita get to the point sampai ke penamat. Bagi habis. Baca Quran tu bagi habis. Itu maksud tadabbur. Orang yang memerhatikan maksud Al-Quran sampai ke hujung. Kita ni tuan-tuan duk baca Quran tapi tak pernah habis. Bukan habis baca, bukan. Maksudnya tak sampai kepada isi yang Allah nak. Maka sebab itu orang yang faham Al-Quran dikenali sebagai ulul albab. Ulul ni yang memiliki. Albab akal. Tetapi menurut para ulama dalam bahasa albab diambil daripada kalimah lubbun. Albab ni diambil daripada kalimah lubbun. Lubbun ni maknanya inti. Ulul albab, orang yang dapat inti, dapat isi. Dalam bahasa mudah, orang yang get the point. Orang yang get the point, yang dapat isi daripada Al-Quran. Macam mana nak dapat isi daripada Al-Quran? Kalau durian lagi tak buka kulit dia, tak boleh makan isi. Kalau buah durian lagi tak buka kulit dia, tak dapat isi. Al-Quran lagi tak faham sampai habis, tadabbur sampai habis, kita tidak akan menjadi ulul albab, orang yang dapat isi atau get the point apa yang Allah nak sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.